Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua. Wak Asris ni dan selamat datang ke channel Wak Vapes, channel yang membawakan konten-konten mengenai dunia vaping. Dan pada kali ini, sebelum aku pergi kepada konten yang akan aku persembahkan, aku nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang menonton channel ni dan semua yang telah subscribe dan telah menghantar komen serta memberi sokongan selama channel ni wujud. Dan sebenarnya banyak lagi konten-konten yang akan diproduce dan harapnya semua bersabar dengan kalau sekiranya ada yang aku tak boleh nak reply komen ke apa benda ke kan, aku lambat reply ke, harap bersabar. Aku akan cuba balas semua komen yang ada. Dan pada hari ini aku akan berkongsikan mengenai dua device. Dua device aku nak buat perbandingan ataupun comparison berkenaan dengan device yang ada pada ketika ini di dalam video ni. Jadi aku akan bercakap secara spesifik mengenai .mod di .mod.aio. Ini adalah .mod.aio V2 version 2 dan juga perbandingan dengan Skunkworks D01, sebuah device yang baru saja rilis dan belum banyak lagi dalam market. Dua-dua ni menggunakan format yang kita panggil sebagai .aio format. Dan banyak lagi cerita-cerita kan latar belakang mengenai dua device ni, tapi itu kita tak nak pergi secara lebih detail. Aku just nak buatkan comparison. Nak tunjukkan kepada korang apakah perbezaan antara .aio V2 hardware dia dan juga Skunkworks D01 hardware dia dan juga secara overall lah. Alright. So ini adalah kalau kita tengok secara sepintas lalu dari segi saiz. Pertama sekali kita tengok dari segi saiz. Dua-duanya tak ada panel. Dua-duanya orang kata naked naked ataupun bogel bahasa biasanya. So ni dari tepi perbandingan saiznya begini Perbandingan saiz kurang lebih macam samalah dia punya ketebalan. Okey. Dan dari atas jika kita tengok bahagian atas tempat letak drip tip, ada lubang untuk drip tip tu. Okey. Dan kalau dari tepi sebelah sana pun macam tu. Okey. Dan di bahagian bawah kalau kita tengok pun memang saiz dia lebih kurang sama. Macam lebih kurang sama saiz dia. Cuma lebih tinggi kalau kita tengok Skunkworks D01 tu ada lebih tinggi sedikit di kawasan ni. Tengok saiz dia memang ada lebih tinggi sikit. Tapi dari saiz ketebalan lebih kurang sama. Okey, kemudian kita tengok pula dari segi ni tempat yang meletakkan drip tip ni. So dekat .aio sebenarnya dia ada 510 nut juga ni. Ni sebenarnya kalau untuk .aio bahagian ni boleh ditanggalkan. Untuk yang tak tahu, ni aku bagi tahu. Bahagian ni boleh ditanggalkan sebab di sini juga .aio punya users boleh beli, boleh cari integrated drip tip. So integrated drip tip tu boleh dipasang di kawasan ini dan dia melekat terus dekat body. So ada beberapa jenama lah. Ada beberapa jenama, aku tak nak sebut secara spesifik, tapi siapa dalam dunia .aio pasti akan tahu bahawasanya bahagian ni pun memang menggunakan 510 nut ataupun setengah orang panggil flush nut. Kat sini, konsep kat sini ni dipopularkan oleh geng-geng billet box lah. Dan ini dalam .aio ni memang yang ni bahagian ni pun boleh ditanggalkan. Okay, itu dekat .aio. Okey, kalau kita tengok dekat Skunkworks D01 yang ini, kan kita tengok dekat bahagian atas ni sebenarnya dia bagi juga sebuah flush nut ataupun 510 nut. Okey, macam ni. Kan ini adalah dia punya 510 nut untuk pengguna-pengguna pasangkan 510 nut ni. Dan juga dengan 510 nut ni orang kata senang lah kalau kita nak guna kita punya drip tip sendiri. Macam contoh kalau nak masukkan drip tip macam ni kan. Drip tip yang ni adalah 909 modify punya drip tip. Dan di samping drip tip yang dia bagi
kan boleh masukkan mana-mana saja 510 nut dekat kawasan drip tip ni apabila dipasangkan 510 nut tu. Okay, ini dia punya orang kata dua-dua sistem ni sama. Dari segi 510 nut dia 510 nut ataupun flash nut dia memang ada flash nut dia macam yang .aio tadi ni. Apabila kita ketatkan, okay, dekat dalam .aio ni apabila kita pasang 510 nut dia tu ataupun flash nut dia tu pun kita boleh pasang mana-mana saja drip tip yang kita ada. Sebab ini antara bahagian terpenting dalam sesebuah device tu untuk kita menikmati kan. So kedua-dua sistem, kedua-dua jenis device ni memang menggunakan 510 nut punya konsep. Okey. Dari segi itu selesai. Maknanya dua-duanya ada konsep 510 nut ataupun konsep flash nut. However, dekat D01 dia ada buat satu benda penambahbaikan yang tidak ada pada .aio punya devices. Okay, sedikit introduction. .aio dari dulu, dari awal-awal dari zaman .aio V1, dia memang menggunakan design tank yang beginilah. Tank kawasan kompartmen dia ni, tank kompartmen dia ni. Dan apabila masa berlalu dah beberapa tahun, tidak ada satu improvement pun yang dibuat di sini. Dan ini memberi masalah kepada pengguna-pengguna .aio sebab di kawasan ini, atas ini, akan membuatkan kondensasi ataupun liquid akan berkumpul dan kadang-kadang ataupun biasanya serta selalunya liquid tu akan bertambah banyak dan akan melimpah serta memenuhi kawasan dalam ni. Ini isu yang dah wujud di dalam .aio semenjak dulu lagi. Sebagai contoh, kalau kita tengok aku masukkan sebuah .rba, ini adalah 909.rba. So kita masukkan kan macam ni kan. So bila kita layan, bila kita katalah kita hisap kan, dia akan berkumpul liquid tu di dalam kawasan ini. Dan ini memang sangat-sangat leceh. Dan nak keluarkan tank, nak keluarkan apa .rba ke ataupun tank standard yang pakai OCC pun untuk .aio ni konsep dia ialah kita kena cungkil cungkil macam ni. Kadang-kadang setengah .rba tu dia ketat sikit. So kena guna cungkil ke bahagian bawah, kena cungkil bahagian atas. Macam itulah. Pengguna .aio pasti maklum tentang perkara ni Dan setengah .rba memang dia design dia agak complicated sikit. Sebagai contoh .mob Kalau kita masukkan .mob dekat dalam kawasan tank kompartmen .aio ni dah masuk. Kalau kita nak keluarkan agak leceh. Kena tekan betul-betul. Tu sampai kat dalam tu ada lekuk-lekuk tu sebab kawasan tajam .rba ni yang kena kan. Okey, kadang-kadang .mob ni kalau kita tarik macam ni dia tak terkeluar langsung pun. Dia sangkut dan perlu kita umpil congkil dekat bawah ni. Sama ada menggunakan screwdriver ke, menggunakan kuku ke, tak kisahlah. Tapi isu-isu ni telah berlaku kepada di dalam .aio ni semenjak dulu. Semenjak .aio version 1. Dan bila dia buat .aio mini, dia buat .aio 2, .aio frost, tak diselesaikan pun isu ni, masalah ni oleh .mod syarikat yang memiliki modal yang banyak berjuta-juta dan engineer yang bagus-bagus tak dapat nak selesaikan masalah ni. Alright. Jadi untuk D01 Skunkworks, apa yang model cuba selesaikan adalah isu leaking dekat atas ni dan juga nak mengeluarkan tank dekat .aio ni dengan lebih mudah, dekat .aio punya devices dengan lebih mudah. So diorang cipta solusi lah. Diorang berfikir siang dan malam dan diorang menciptakan satu solusi yang untuk pengguna device ni, yang device yang mereka keluarkan ni,
supaya dapat menggunakan tank sebarang tank yang berformat .aio ni dengan sangat-sangat mudah. Sebagai contoh, kalau kita ambil tadi 909.rba dekat D01, nak masukkan tak payah nak sengit-sengit kan. Ambil, letak je, settle. Nak keluarkan tak payah nak cungkil. Macam mana nak keluarkan? Kan? Settle. Masuk, keluar. Simple. Solusi yang dipikirkan oleh diorang ni, oleh geng Skunkworks ni sangat-sangat orang kata memberi satu perubahan kepada penggunaan tank lah. Okay. So ini satu benda yang diorang selesaikan. Nak masukkan dan nak keluarkan tank dekat .aio punya formatnya kawasan ni lebih mudah lagi. Kemudian tengok sturdy mob. Masuk, keluar. Tak payah nak umpil-umpil, tak payah nak congkel-congkel. Silo. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Sangat-sangat simple. Okey. Kemudian diorang pun pada masa yang sama fikir cara untuk melakukan satu perubahan untuk memastikan kawasan ini tidak bertakung dengan liquid. Jadi setiap tank.aio tu memang reference design dia adalah menggunakan tank.aio yang asal lah. So sebagai contoh 909.rba lagi masuk kan. Kalau kita tengok betul-betul design. Tengok ini design.aio yang asal, bahagian connector dia yang menghubungkan dan memberikan elektrisiti dekat sini Kat kawasan ni ada spring loaded seluruh kawasan ni adalah spring loaded dan kita tengok dia boleh bergerak-gerak lah kan. Sebab dia spring. Luar dan dalam dia boleh ditekan ke bawah sebab nak memasukkan tank. Okay. Right. Dekat D01 sekali tengok macam sama kan, tetapi sebenarnya beza. Dia lebih nipis, dia tidak timbul sangat dan kawasan yang bergerak adalah kawasan yang dalam. Yang boleh ditekan dengan spring loaded adalah kawasan dalam. Ini nak ensure compatibility dengan semua tangki dot. Jadi bila dia orang design macam ni, maknanya ruangan ni adalah lebih kurang sama tetapi lebih muat untuk masuk tank. Sebagai contoh, kalau kita masukkan dot mob dalam ni. Okay. Kemudian, untuk menyelesaikan isu masalah bertakung apa semua ni, dia orang design flash nut yang memiliki getah, ada O-ring di bawah dia. So, O-ring ni akan memerangkap segala liquid yang keluar dan tidak melimpah. So, ini adalah solution dari diorang. Solution dari team Skunkworks yang sangat, orang kata, solution ni come at the right time lah pada aku. For me lah at least. Because apabila menggunakan D01 ni memang tak ada leaking. Bila kita ketatkan bila kita ketatkan flush nut ni, okay, apabila flush nut tu belum diketatkan, memang senang nak keluarkan tank. Okay, bila kita masuk, kita ketatkan flush nut ni, dia akan grip Dia akan grip. No. Memang firm gila dalam ni. Tank ni tak bergerak pun. Okay. So, ini satu solusi yang bagus. Dan aku dah menggunakan D01 ni kurang lebih 2 minggu. Dan memang tak adalah masalah-masalah yang aku alami seperti di .aio tu. Masalah leaking, masalah liquid bertakung, yang tiba-tiba je tak boleh fire sebab apa? Bahagian dalam ni terlalu penuh dengan liquid. Tak ada. Dekat D01, selamat. Dan untuk lebih memeriahkan lagi suasana, Skunkworks juga menyertakan sekali sebuah integrated drip tip untuk D01 ni yang boleh dipasang dekat kawasan flush nut ni. Okay. Contoh, kalau kita masukkan
RBA, mana-mana .RBA ataupun tank standard. Okay. Kita tinggal ikat je integrated drip tip ni, ketatkan, dah selesai. Dan integrated drip tip dia ni sangat-sangat selesa lah digunakan untuk DL, bukan untuk MTL. Dan design integrated drip tip ni pun mungkin diorang akan cipta pelbagai lagi yang bahagian atas ni, sebab dia sebenarnya benda ni dua bahagian. Yang ini katalah susah nak buka sebab benda ni licin. So yang ini boleh gunakan jari ataupun kain ke apa. Ada lekuk dia ni kan, untuk kita senang keluarkan. So ini telah menyelesaikan masalah yang paling memeningkan kepala dekat .aio yang aku alami lah. Okay guys, itu berkenaan dengan kawasan tank compartment dan masalah-masalah ataupun isu-isu yang telah diselesaikan oleh D01. Diselesaikan oleh tim Skunkworks yang mengeluarkan device D01 ni. Okay. Yang kemudian apa masalah, apa perbezaan lagi yang ada pada D01 dan juga kalau kita tengok dekat .aio version 2. Kawasan pengecasan kalau kita tengok USB cable, USB port dia dekat D01 ni dia di bahagian tepi tau. Dekat .aio dia di bahagian bawah, so sangat leceh kan. Kalau nak letakkan nanti dia leaking. Jadi kat bawah ni pada akulah tempat dia tak berapa kena lah. Lubang pengecasan lubang USB ni. So kemudian kalau kita tengok secara overall design dekat D01 bateri kompartmen dia ni, kawasan bateri ni lompong kan. Sebab apa? Ini adalah untuk memudahkan kerja-kerja pemasangan dan penanggalan bateri. So kalau kita masukkan bateri sebagai contoh macam ni, masukkan bateri kan. Okay. So kalau kita nak cabut, nak keluarkan bateri ni, okay, tak perlu kita nak menggunakan ribbon kan, ataupun nak congkel. So kita kena tekan je bahagian tepi ni dan bateri akan terkeluar dengan mudah. Macam design Pulse AIO. Pulse AIO pun konsep design dia macam tu. Dekat .aio, bila kita pasang bateri kan, nak cabut pakai tangan kuku mungkin boleh lah kalau yang kuku panjang kan. Tapi dia sertakan sekali dengan ribbon lah kan, untuk tarik dengan senang. Okay. Ni dua-dua ni pada aku design dia tak ada masalah. Mana-mana yang korang suka, tak ada hal pun. Tak ada penambahbaikan, tak ada pengurangan lah. Pada aku sama je. Dua-dua ni ada fungsi dia masing-masing dari segi tempat bateri tu. Kemudian nah, ini bahagian tadi yang ini bahagian tank Kawasan ni kawasan yang dimasukkan tank compartment. Kemudian di sini kalau kita tengok .aio punya kawasan untuk pengoperasian iaitu fire button. Kalau kita tengok di sini fire button .aio warna bulat. Dekat sini fire button dekat untuk D01. Di sini ada up button, button untuk naik, tekan naik. Dan di sini down button, button untuk tekan bawah untuk pengoperasian lah. Walau bagaimanapun, perbezaannya di sini adalah screen. Dekat D01 screen dia di sini. Dekat .aio V2 screen dia di luar. Jadi bila pakai panel D01 ni button dan screen dia akan ditutup lah. Manakala .aio V2 button saja yang ditutup dan screen dia masih kelihatan untuk kita tengok dan kita tahu contohnya battery level ke, fire level, ohm level, wattage level dia kita masih boleh tahu dengan senang lah dekat .aio ni. Okay, walau bagaimanapun dari segi design contoh untuk kita nak tukar button. Untuk .aio, nak tukar button fire dia ni, contohnya kan, kena buka skru. Skru dia terlindung, ada pelbagai cover getah di sini. Dan bila kita cabut tu, barulah kita boleh tukar fire button ni. Dan juga up down button ni, kalau nak buat lah. Untuk D01 pula, fire button dia konsep dia buat melekat dengan body tau.
yang ini macam ada sedikit getah panel dia. Dan untuk nak tukar button saja, dia orang buat macam ni dekat panel. Okay, ni panel dia. Dia punya button tu loose, kita boleh cabut. Ni panel ni dibuat dari aluminium juga. So dia ada magnet, dia melekat dekat sini. So bila pasang, memang cantik dia punya placement tu. Dan di masa akan datang, dia orang akan keluarkan panel yang pelbagai lagi lah. So design button pun akan ada yang bulat, akan ada yang petak. Yang ini dia buat design macam ni sebab bentuk body.aio, bentuk body D01 tu memang macam bentuk button dia ni. Tepi dia ada, nampak, ada tempat-tempat yang begitu. Dia tidak bulat dan tidak petak terus. So bentuk dia button ni ikut bentuk body dia. So kalau macam ni, nampak. So button dia ada ni, body dia ada ni. Dia macam tu lah, konsep dia macam tu lah yang dia orang cuba bawa kan. Okay, dekat panel dekat panel D01 kalau kita tengok, ni kawasan panel kawasan kompartmen untuk tank. Apabila kita tengok dekat panel dia, airflow hole tempat udara masuk yang ini sama, konsep dia sama dekat sini. Ni airflow hole dia lah, tempat udara masuk. Walau bagaimanapun, D.AIO dekat bawah ni dia pergi ke bawah dan ada lubang lagi. Kalau kita pasang dekat .AIO ni, maknanya di sini ada lubang untuk udara masuk dan ada tempat untuk kita congkel buka panel ni. Dekat D01 dekat tepi. Dia punya potongan ni kat tepi. So bila pasang dekat macam ni, ini adalah lubang udara juga, airflow hole juga ni, untuk airflow intake. Okay. Itu antara perbezaan lah yang ada pada dua device ni. Video ni mungkin akan jadi panjang lah, 30 minit ke apa, sebab aku excited sebenarnya nak cerita dan nak cakap yang betapa happynya, betapa bestnya menggunakan D01 ni. Alright. Bila dipasang, kita gunakan yang standard lah. Kita pasang dulu bateri. Ni D01, kita pasang bateri. Silap. Pasang bateri D01. Okay. Pasang tank. Okay lah, aku pasang tank 909.RBA. Dan kemudian aku letak integrated drip tip. Tutup panel. Okay, dekat .AIO aku pasang silo. Pasang drip tip standard dia yang biasa. Dan aku tutup. Dan aku pasang bateri. Okay. So dari segi pengoperasian okay, dari segi pengoperasian ya guys. Okay, kita tengok dari segi pengoperasian D01 ni pakai chipset handalan iaitu DNA 60 dikeluarkan oleh syarikat Evolve. Dan manakala .AIO V2 menggunakan chipset yang dibangunkan sendiri oleh syarikat .mod dan tak tahu dia guna apa Maknanya dia bukanlah
dia tak adalah menggunakan DNA punya chipset. Dia develop sendirilah in-house punya chipset. So ini tembakan pada 30 watt Okay guys, ni 35 watt dot AIO V2 35 watt. Kita tengok tembakan dia Okay, macam tu Dekat sini aku cuba fire. $35 watt. Dia berhenti sendiri. Dah sampai dia punya limit untuk firing tu lah. Limit 10 second. Dekat sini di 01 30 watt saja 30 watt firing. RBA 909.RBA. Fire Itu tadi 20 second limit 20 second untuk dia auto stop, auto cut off DNA chipset. Performance aku memang terang cakap DNA lah perform lagi better dari .aio punya chipset, dan pengeluaran flavor kenikmatan ni pun lebih lagi lah. Itu yang kalau dua-dua device ni di-compare dari segi performance, prestasi dia, memang D01 lebih lagi memberikan kenikmatan dan kepuasan, serta firing dia konsisten, firing dia cantik, dia tidak huru-hara kan dia macam kalau kita gunakan fungsi boost contohnya kan, memang kenikmatan dia tu sama je kan. Alright, aku akan buat engkau orang boleh tengok aku punya serba sedikit review mengenai DNA 60 dekat review bahagian 2 D01 ni. Okay, lepas tu apa lagi yang aku nak tunjuk? Alright, material material panel. Ni panel yang D01 punya. Material dia mungkin akrilik lah. Akrilik yang tebal lah, 3 cm. 3 mm ke apa. Aku pun tak pasti ukuran dia. Material.aio pula. Tengoklah betapa nipisnya kalau dibandingkan Cakaplah apa pun, tapi yang ini memang sampah lah. Ini memang dah crack, padahal tak ada apa sangat. Tak adalah jatuh tinggi ke apa. Ni crack sebab aku pegang je. Pegang, jalan-jalan, terlanggar sikit, dah crack. Kan tengok. Kan? Sangat fragile lah material dia ni. Harga mahal lagi, barang tak apa-apa. Depan belakang dah crack lah. Sangat mengecewakan lah ni. Tapi, bukanlah aku kata macam ni nak cakap, siapa-siapa pun yang guna .aio itu hak masing-masing, duit masing-masing. Cuma apa yang aku nak cakap ialah, di samping produk yang memang mass market, mass produce dikeluarkan oleh syarikat yang besar, sebenarnya ada je models ataupun orang lain, pihak ketiga yang mengeluarkan produk yang lebih berkualiti dan lebih bagus walaupun harganya memang lebih mahal. Harga untuk D01 ni satu biji kau boleh dapat yang .aio V2 ni boleh dapat 2 biji. Ini yang versi aluminium. Ada versi yang peak yang lebih mahal dan boleh dapat ni 4 biji kot. Kan? So itu secara umum je lah. Anyway, apa yang aku nak cakap, kalau korang memang minat format .aio, korang memang sebelum ni guna .aio, dan even versi-versi dia yang lain macam contohnya G10 ataupun versi yang metal, versi yang limited edition semua kan, performance dia tetap sama. Maksud aku performance dia pada aku secara peribadi aku tak berapa dapat kepuasan sangat. Chipset dia agak lembab sebenarnya. Tapi kalau korang selesa, teruskan guna, tak ada masalah. Cuma kalau korang nak sesuatu yang lebih lagi padat, lebih lagi padu, korang boleh je mencari device yang
orang kata menggunakan format .aio tapi lebih padu kan, lebih hebat lagi dia punya performance dan segala macam lagi dibandingkan dengan .aio. Anyway, .aio adalah sebuah device yang sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan market yang dia pasarkan. And it's a great device. It's a good device sebenarnya benda ni. For the price, untuk harga yang ditawarkan. Tengok nampak tak guys? Ini masalah ni .aio ni. Aku tak buat apa-apa pun kan. Tapi nampak. Banjir babe. Tengok Nampak tak? Ni. Ni masalah utama dekat .aio V1, V2 yang sangat memeningkan kepala dan sakit hati lah untuk pengguna-pengguna Ni. Tengok, tak pasal-pasal dia banjir. Sebab apa? Sebab dia orang tak ada solution lagi dekat .aio ni. Dari dulu sampai sekarang. So inilah dia masalah dia yang diselesaikan oleh D01 ni. Kau tengok Okay, condensation tu biasa kalau kau tengok ada bintik-bintik air apa semua dekat sini. Itu normal. Even kalau kita tengok dekat panel dia pun memang ada. Bila dia tembak tu, bila kita sedut tu, memang ada liquid-liquid yang terlepas. Itu tak ada masalah pada aku. Itu normal. Kau pakai device apa pun mesti ada condensation pun. Condensation ni kan. So kita tengok kalau kita dekat D01 ni kita tadi dah fire. Tambah lagi fire lagi. Dan kita tengok, kita buka kita buka kawasan deep tip dia ni. Integrated deep tip dia ni. Tengok. Nampak tak? Kering kan? Nampak? Kalau ada wap air dekat atas bahagian connector ke mulut ke deep tip ni pun ada sikit-sikit macam tu je, bintik-bintik macam tu je. Dia tak adalah sampai ni. Ni apa ni? Nampak? Ini yang betul-betul sakit hati lah kalau guna .aio ni. So tu dia guys. Sekadar bercerita, sekadar memberi tahu pada korang pengguna-pengguna .aio di luar sana. Untuk format .aio pada ketika ini, inilah dia. Pada aku lah. Ya betul, ada syarikat .mod yang mengeluarkan .aio pelbagai versi. Ada syarikat Taita yang mengeluarkan Taita AIO, tapi itu pun tak menyelesaikan masalah kondensasi ni. Dan sekarang ni D01 keluar, dirilis oleh tim Skunkworks. Okay. Dan coming soon akan datang Husar akan mengeluarkan .xr serta Cloud akan mengeluarkan Cloud SE, tapi tak tahu bila lah dua-dua ni. So yang ini yang dah betul ada di tangan pengguna Anyway, banyak betul, lama betul aku punya video ni. So just nak cakap kat korang, itulah perkongsian aku sedikit mengenai device D01 dan komparasi ataupun sedikit perbandingan dia dengan device .aio V2. Dan kalau korang rasa channel ni memberi manfaat, memberi info yang bagus, bolehlah subscribe dan sebarkan kepada kawan-kawan. Anyway, Wa Azri sini. Assalamualaikum.